Okey. Baik. Okey. Siapa dah boleh nampak paparan ni? Boleh. Ha? Okey. Suara saya jelas tak? Jelas. Okey, baik. Jelas. Okey, baik. Okey. Okey. Selamat sejahtera yang dihormati Puan Jamiat binti Muhammad Ali, Ketua Kaunselor Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko Kajang Selangor, serta rakan-rakan yang saya hargai pada hari yang sungguh mulia dan sungguh indah ini. Saya ingin lanjar satu pantun ya, Puan. Boleh? Okey, iaitu pantun alu-aluan. Okey, baik. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Salam sejahtera, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Segala puji syukur untuk memohon keberkatan. Saya menjemput saudara Hari Daniel untuk memimpin bacaan doa. Silakan. Okey, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala rabbukum astajib lakum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أصل الغاية من جميع الخير في الحياة وبعد الممات اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Hari Daniel atas pemberkatan wawancara kita pada pagi ini. Baik, saya secara pribadinya mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada Puan Jamiat binti Muhammad Ali kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk menjayakan sesi wawancara secara dalam talian ini. Baik, kami mahasiswa dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM bagi mata pelajaran bimbingan dan kaunseling BBD 30302 ditugaskan untuk membuat wawancara dan menyuarakan pendapat mengenai topik bidang-bidang bimbingan yang ditawarkan oleh kaunselor di institusi pendidikan dan bagaimana seorang kaunselor tersebut melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling terutamanya semasa penularan pandemik COVID-19. Baik, saya Emmanuel Aaron Elvin Uping anak Bernardine, pelajar ijazah sarjana muda pendidikan vokasional catering dengan kepujian sebagai moderator akan membimbing perjalanan wawancara kita pada hari ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saudara Hari Daniel bin Asmi, ijazah sarjana muda pendidikan vokasional, program penyejuk bekuan dan penyamanan udara dengan kepujian. Nur Ain Syakirah binti Muhammad Hanafi, ijazah sarjana muda pendidikan vokasional, program catering dengan kepujian. Dan saudari Eja Nizah Nadrah binti Jamili, ijazah sarjana muda pendidikan vokasional, program binaan bangunan dengan kepujian. Sebelum kita menuju ke soalan yang berkaitan dengan isu kita, bolehkah Puan Jamiat berkongsi sedikit mengenai latar belakang Puan, bidang yang Puan ambil dan latar belakang Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko Kajang. Silakan Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara yang petah bercakap ya. Terima kasih sekali lagi kerana mengundang saya
ke talian ini. Okey, syukur alhamdulillah, semoga saya dapat memberi kerjasama yang baiklah. Okey, nama saya sebenarnya memang agak unik. Nama saya Jamiat. Okey. Jamiat binti Muhammad Ali. Okey, berasal daripada Johor Yang tak asing dengan universiti anda semua ni daripada Johor, anak kelahiran Muar Muar Johor. Kalau tahu pun, kalau tengok slang saya ni memang orang Jawa lah Tapi bak kata orang suara kita memang tak boleh ubah. Yang boleh ubah personality kita. Tapi apapun semuanya insya-Allah semua orang boleh berjaya. Insya-Allah Saya mempunyai 4 orang anak dan yang sulung dah bekerja dan yang kecil masih lagi masih kanak-kanak lagi. Itu istimewanya saya. Hebat tak hebatnya Kita kena mengakuilah kehebatan kita. Kalau tak, siapa lagi nak mengakui kehebatan kita. Tapi apa pun semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekolah menengah kebangsaan Jalan Reko iaitu sekolah yang tak asing lah dalam dunia pendidikan saya. Okey, saya sebelum ni saya belajar di UPM, okey, Universiti Putra Malaysia, tetapi pada tahun 1996 masih lagi tak bertukar nama, okey, Universiti Pertanian. Jadi saya antara orang yang peralihan antara Universiti Pertanian kepada Universiti Putra, okey. Pada peringkat awal saya ambil program diploma veterinary ketika itu. Kemudian saya masa tu ada kenaikan khas, saya mohon untuk unit bimbingan, saya mohon untuk bachelor pendidikan kaunseling. Kemudian saya masih lagi mengorak langkah untuk ke bidang master, dan master saya itu master science counselling. Beza sikit lah master science sebab kredit saya lebih sikit berbanding dengan master dalam bidang-bidang lain. Tapi syukur alhamdulillah. So sekolah yang pertama saya adalah sekolah menengah Jalan Reko sehinggalah kini, dan semoga kerjaya saya pun akan berakhir juga di sekolah menengah Jalan Reko. Setiap orang ada impian, niat yang baik-baik insya-Allah. Okey, seterusnya itu saja latar belakang saya. Terus menjawab kepada persoalan ya. Persoalan tu nanti rakan-rakan saya akan ajukan kepada Puan. Okey. Jadi itu sedikit sebanyak latar belakang saya, okey. Saya ulang semulalah latar belakang saya sejak saya bersekolah, masuk posting yang pertama ke sekolah menengah Jalan Reko sehingga sekarang. Maknanya kecintaan saya tu memang luar biasa. InsyaAllah. Okey, terima kasih ya Puan atas perkongsian tentang latar belakang Puan, bidang yang Puan ambil dan latar belakang Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko Kajang, Selangor. Baik, seterusnya sebagai pembuka ataupun mukadimah wawancara kita, mari kita memahami apakah maksudnya, apakah artinya bimbingan dan konseling itu. Jadi saya akan meminta saudari Nur Ain Shakira untuk menerangkan tentang pengertian bimbingan dan konseling sebelum kita akan memberi peluang kepada rakan-rakan untuk mengajukan soalan kepada Puan. Okey, silakan saudari Nur Ain Shakira. Okey, maksud bimbingan yang ditera di skrin, bimbingan adalah satu proses membantu individu untuk membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan mereka. Definisi kaunseling pula, satu interaksi yang berlaku di antara dua orang individu yang dikenali sebagai klien dan kaunselor. Situasi ini berlaku dalam keadaan formal dan profesional serta dimulakan dan dikekalkan dengan pertolongan perubahan perilaku. Yang akhir sekali, dalam keadaan ini, kaunselor adalah individu yang mempunyai pengetahuan yang amat luas dan berkebolehan sehinggalah boleh membuat seorang itu melakukan keputusan yang tepat. Okey, baik. Terima kasih kepada Nur Ain Shakira tentang pencerahan berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Okey, oleh itu, bersesuaian dengan tajuk kita iaitu bidang-bidang bimbingan yang ditawarkan oleh kaunselor di institusi pendidikan dan bagaimana seorang kaunselor tersebut melaksanakan sesi bimbingan dan konseling terutamanya semasa penularan pandemik COVID-19. Di sini rakan-rakan saya ingin mengajukan beberapa soalan kepada Puan Jamiat. Dipersilakan saudara dan saudari.
Mencegah penularan COVID-19, apakah program yang telah dilaksanakan oleh unit bimbingan dan kaunseling? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Saya ingin menjawab soalan apakah program yang dilaksanakan sepanjang COVID-19 ni. Sebenarnya COVID-19 menular di Malaysia tahun 1920 awal sehinggalah kini Jadi banyak perkara yang kita rasa tertangguh. Kalau sebelum ini banyak program yang dilaksanakan secara bersemuka Contohnya program awal motivasi pada setiap hari Senin kita akan buat motivasi, maknanya kita akan santai pagi bersama dengan murid-murid setiap pagi 5 minit, tetapi tidak dapat dilaksanakan Jadi semasa COVID-19 dan sekarang pun dah sampai masanya sampai endemik maknanya gejala tu ataupun COVID-19 takkan hilang tetapi seolah-olah macam denggi demam denggi dan sebagainya kan. Jadi program yang dilaksanakan sekarang tahun 2020 sampailah tahun 2021 ni kita melalui online kita melalui online Google Google Meet kemudian guna StreamYard program yang dilaksanakan oleh unit bimbingan kaunseling antaranya yang pertama masih lagi seolah-olah macam kita tak ada berlaku apa-apa norma baru cuma yang bezanya atas talian kita dah pun laksanakan hala 7 murid hala 7 murid terutamanya kepada murid yang bakal menghadapi peperiksaan. Jadi kita bagi suntikan bagi semangat. Tajuk yang sesuai tempoh hari kita panggil seorang motivator daripada luar menuju puncak jaya. Belajar santai hasil gempa. Itu kita laksanakan pada bulan Ogos pada bulan Ogos sangat menarik sasarannya kepada murid tingkatan 5 jadi murid tingkatan 5 diberi suntikan semangat, diberi informasi tentang kerjaya dan juga hala 7 kerjaya. Maknanya murid-murid tersebut tahu selepas tingkatan 5 murid-murid tersebut ke mana haluannya. Jadi sekurang-kurangnya dengan adanya program tersebut, murid termotivasi dan mendapat satu semangat atau suntikan untuk terus belajar. Walaupun belajar dalam keadaan COVID, tetapi cara belajar, cara dapat ilmu sama. Cuma yang membezakannya adalah secara talian. Kemudian antara program lain ialah masalah COVID-19 mungkin murid-murid terkesan, ibu bapa terkesan, dalam bulan yang sama juga, unit bimbingan kaunseling menjalankan ataupun melaksanakan satu tanggungjawab untuk memberikan sentuhan mengenai emosi murid-murid dan juga ibu bapa. Itu pun masih lagi atas talian. Tajuknya sentuhan emosi kesejahteraan mental. Itu pun kita adakan atas talian. Jadi dalam grup ni atas talian yang saya bercakap ni boleh layari laman web ataupun YouTube. Tajuk dia kesejahteraan mental. Kesejahteraan mental norma baru. Ada dalam YouTube. Jadi digalakkanlah untuk bersama-sama melayari YouTube tersebut. Sekurang-kurangnya dapat ilmu pengetahuan baru. Sekiranya pengetahuan tu dah biasa, dah tahu, anggap itu sebagai satu nasihat ataupun peringatan. Tajuk dia kesejahteraan mental dalam norma baru Okey, kemudian selain daripada tu yang terbaru pada tahun 2021 kami berhempas pulas unit bimbingan kaunseling sekolah mengajar Reko. Kita macam on off macam 2020 2021 ni macam on off
kejap kita bersemuka, kejap kita PDPR di rumah Tetapi masa PDPR di rumah kita melaksanakan satu program masih berkaitan dengan emosi, iaitu kita gunakan ini program Minda Sihat. Program Minda Sihat. Jadi kita laksanakan ujian saringan Minda Sihat, kalau dalam bahasa Inggerisnya DASS, DAS, iaitu Depression, Anxiety, Stress Skill. Jadi murid-murid alhamdulillah bagus dengan kerjasama PPD Hulu Langat, daerah Hulu Langat yang sangat aktif. Kami, ketua kaunselor dan juga guru-guru kaunselor yang lain menjalankan satu program yang agak kata orang tu kena gerak gempur untuk semua murid tingkatan 1, tingkatan 2 sehinggalah tingkatan 5. Kami menjalankan ujian saringan Minda menggunakan atas talian aplikasi Google Meet. Kita dah laksanakan. Kemudian bila dapat keputusan, maknanya stres murid, tekanan terhadap murid ataupun kerisauan, anxiety murid tu tinggi, kita laksanakan program intervensi. Program intervensi pun kita laksanakan menggunakan atas talian juga. Kemudian kita menggunakan beberapa modul yang telah disediakan, tetapi kaunselor-kaunselor menggunakan kreativiti sebab kaunselor-kaunselor sekarang ni hebat banyak maklumat-maklumat yang boleh dicari atas talian saja. Contohnya modul-modul yang dilaksanakan semasa intervensi Minda Sihat, salah satu daripadanya seperti relaksasi kalau dalam bahasa Melayu. Kemudian pengendalian kemarahan dan juga penyelesaian, kemudian bagaimana nak mengurus stres, sebab ketika COVID ni pasti murid-murid dan juga ibu bapa terkesan. Pastinya mereka terkesan dan mengalami tekanan yang amat, mungkin dari segi emosi, dari segi keuangan dan sebagainya. Jadi dengan modul yang digunakan semasa intervensi Minda Sihat ini, sekurang-kurangnya dapat diguna pakai oleh murid ataupun diaplikasikan oleh murid supaya dapat menahan daripada marah kepada tak marah. Macam tu. Selain daripada tu, dalam modul tersebut ada satu modul tegas diri. Mungkin dalam masa COVID ni ada kawan-kawan mengajak keluar dan sebagainya, tapi oleh kerana kita ada satu kemahiran tegas diri, murid tersebut dapatlah mematahkan untuk keluar rumah contohnya. Sekarang kan kena jaga penjarakan, kita jaga kita dan sebagainya. Jadi mungkin dengan modul tersebut dapatlah sekurang-kurangnya mengurangkan murid-murid terkesan pandemik ni. Itu sajalah. Itu saja program yang dilaksanakan antara program yang telah dilaksanakan. Baik, bagi Eja boleh. Terima kasih Puan. Okey, sama. Baik. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua saya nak tanya, apakah pendapat Puan terhadap pendidikan vocational ni sebagai satu kerjaya? Okey, terima kasih yang bertanya. Pendapat saya terhadap pendidikan kerjaya vocational. Okey, pada pandangan saya kalau ditanya kerjaya dalam bidang vocational ni, sebenarnya semua bidang bagus. Tak ada yang tak bagus. Tetapi bagus tu bergantung kepada personality seseorang, minat seseorang. Kalau dalam bidang bidang vocational sebenarnya jauh lebih bagus sebab bidang tersebut menyeluruh.
Kalau bidang satu lagi lebih menekankan kepada akademik, dia hanya tumpuannya kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang bagus saja. Tetapi bagi kerjaya dalam bidang vocational, dalam bidang vocational dia menyeluruh. Maknanya murid yang bagus pun boleh memilih kerjaya dalam bidang vocational. Murid yang sederhana pembelajaran semasa bersekolah pun bagus. Contohnya kerajaan ataupun kementerian melaksanakan program TVET untuk melatih anak-anak murid untuk mendalami dalam bidang teknikal, elektronik dan sebagainya. Itu satu yang terbaik. Sebab saya pernah pernah dipanggil untuk mengikuti taklimat mengenai kemahiran vocational. Jadi satu yang bagus, terutamanya anak-anak murid kami yang berada di sekolah, khususnya sekolah menengah Jalan Reko lah, sebab saya sekolah Jalan Reko. Murid-murid yang meneruskan kerjaya dalam bidang vocational hari ini, semuanya dah dapat pekerjaan yang baik. Berbanding dengan kerja yang tidak memilih dalam bidang vocational. Saya pernah menemui seorang murid selepas tingkatan 3. Murid tersebut memang bijak, kelas pun kelas yang teratas. Tetapi kerana minatnya dipupuk daripada kecil, mungkin dorongan daripada ibu bapa, kalau kita lihat sepatutnya murid tersebut terus sambung belajar tingkatan 4, tingkatan 5 seperti biasa. Tetapi murid ini telah memilih dalam bidang vocational. Dan semasa saya berjumpa dengan beliau di sekolah vocational, murid ini dengan rasa gembira, dapat belajar dengan lebih baik, seronok. Bagi saya untuk memilih bidang pekerjaan sama ada bidang vocational dan sebagainya, dia bergantung kepada minat, minat individu dan kalau boleh disusuli dengan persekitaran kerja. Jadi ujian psikometrik itu sendiri sangat-sangat penting untuk menentukan hala tuju murid. Kalau murid tak minat dalam bidang vocational, tetapi dipaksa untuk mengambil jurusan tersebut, tak boleh. Sebab bukan daripada dalaman. Kita kalau boleh minat seseorang tu didorong oleh kedua ibu bapa dan juga dapat dorongan daripada seorang guru, itu lebih bagus. Maknanya murid tersebut lebih berjaya. Saya rasa bidang vocational hari ini memang sangat-sangat diperlukan. Kalau kita layari, kita tengok internet dan sebagainya. Kajian mendapati bahawa bidang kerjaya vocational untuk mendapat pekerjaan adalah 97%. Maknanya sangat bagus. Berbanding dengan bidang lain. Kemahiran sangat penting. Apatah lagi murid-murid hari ini yang kurang fokus dalam bidang akademik, memang sangat-sangat digalakkan untuk menceburi dalam bidang kemahiran. Contohnya dalam bidang kimpalan, dalam bidang elektronik, murid-murid tersebut boleh belajar di mana-mana saja. Bukan saja belajar di universiti awam ataupun di universiti swasta, malah sekarang ni kita ada latihan perindustrian dan sebagainya. Jadi bagi saya secara jujurnya kerjaya bidang vocational amatlah bagus untuk kemajuan pelajar sendiri. Okey, itu saja dan jawapan daripada saya. Semoga jawapan saya memberikan satu informasi yang bergunalah untuk semua pelajar. Alright, terima kasih Puan. Baik, bagi soalan yang ketiga. Okey, sebagai seorang kaunselor, apakah masalah yang sering dihadapi ketika sesi kaunseling dijalankan? Okey, kalau bertanya soalan tu kepada saya, dia sebenarnya bergantung pada kaunselor. Seperti mana yang saya beritahu tadi, sebenarnya kalau kita nak memilih bidang pekerjaan, kita mestilah minat. Minat
Kalau kita ada minat, maknanya lebih masa bekerja pun tak ada masalah. Sebab kita minat. Kadang kita rasa penat lelah. Kita rasa ya Allah balik daripada kita masuk kerja daripada pukul 7.30. Kadang-kadang kita balik pukul 4, pukul 5. Kita tak ada masalah sebab memang minat untuk bekerja dan rasanya jiwa kita sebagai seorang kaunselor tu memang dah terpahat di dalam hati. Jadi sebenarnya tak ada cabaran bagi saya lah. Kalau ditanya adakah masalah dihadapi oleh seorang kaunselor, bagi saya tidak. Apa yang penting kena minat dan keikhlasan. Bila kita niat ikhlas, kita nak mendidik anak murid kita untuk lebih berjaya dan menganggap bahawa itu sebagai satu ibadah, tak ada rasa penat. Bahkan penat kita Allah akan bagi ganjaran yang setimpal. Jadi tak ada masalah lah kalau ditanya kepada saya. Terima kasih Puan. Soalan yang keempat. Apakah cabaran Puan ketika sesi konseling dilaksanakan semasa pandemi COVID-19? Okey, terima kasih yang bertanya. Cabaran saya bila sesi kaunseling dijalankan sewaktu pandemik, sewaktu COVID-19, cabaran saya agak kurang selesa sebab bila Google Meet ni, bila tengok kawasan-kawasan kadang-kadang bukannya semua murid mempunyai internet yang bagus. Jadi saya rasa macam ketidakpuashatian terhadap semasa sesi itu dijalankan. Kadang-kadang tengah kita bercakap-cakap putus. Tu satulah. Lepas tu kadang-kadang bila kita nak buat sesi kaunseling ikut kesesuaian masa. Kadang-kadang dia ada PDPR, kadang-kadang ada kelas tambahan. Kalau saya menjalankan sesi kaunseling kadang-kadang waktu malam. Waktu malam sebab masa pandemik ni memang banyak kita kena laksanakan ataupun buat sesi kaunseling sebab ramai di antara murid-murid terkesan semasa COVID. Kadang-kadang saya telefon, saya buat sesi bimbingan individu kerana murid tersebut tak ada peranti, tak ada telefon untuk mereka untuk mereka PDPR dengan guru mata pelajaran. Jadi memang banyak masalah lah sewaktu pandemik semasa kita menjalankan sesi kaunseling berbanding dengan bersemuka. Bila semuka kita nampak muka, kalau dia menangis pun kita nampak menangis. Kurang-kurangnya kita boleh bagi sokongan moral, tapi kita tak boleh nak sentuh dia, tak boleh gunakan kemahiran kaunseling, tetapi bila atas talian tu lah kita tak boleh gunakan kemahiran kaunseling, bila bersemuka kita boleh tengok mata dia, tangan dia bergerak-gerak ke tidak dan sebagainya, Jadi itulah masalah yang kami hadapi lah. Terima kasih Puan. Okey, baik. Sama. Soalan seterusnya. Okey, apakah perbezaan apabila membuat sesi kaunseling ketika dan sebelum dan selepas pandemik COVID-19? Rasanya tadi dah terjawab sikit, tapi saya akan ulang semula. Sebelum pandemik memanglah ramai klien, ramai murid-murid yang datang secara sukarela ke bilik kaunseling, kemudian rujukan daripada guru, sebab kita ada form, kita ada borang, boleh datang berjumpa terus ke bilik kaunseling. Tetapi bila atas talian semasa pandemik ni kesukarannya walaupun rujukan, tetapi bila kita telefon tak berjawab. Kadang-kadang telefon yang diberi pun tiada dalam perkhidmatan. So kita kena bertungkus lumus lah, maknanya kita kena tanya lagi, cari nombor telefon yang betul. Maknanya kesungguhan kita tu lebih
berbanding dengan bersemuka. Tapi saya lebih bersemuka lah. So alhamdulillah hari ni kami dah bersemuka dengan murid-murid. Murid-murid suka datang ke bilik kaunseling kan. Jadi saya rasa bersemuka tu lebih baik lah. Tapi kalau atas talian itu dah tak ada pilihan. So kita sebagai seorang kaunselor kena bertanggungjawab atas jawatan kita. Kita kena laksanakan tugas kita sebaik mungkin. Maksudnya macam tu. Okey, terima kasih Puan. Okey. Sama. Baik, yang seterusnya bagi soalan yang terakhir sebelum kita menutupkan ada orang menyanyi Puan. Okey. Ya, lalu lalang. Okey. Tempat kami ni memang tempat lalu lalang. Jadi murid-murid seronok sangat lah tu. Bergembira. Betul. Okey, baik. Yang terakhir adalah apakah harapan Puan terhadap kerjaya sebagai seorang konselor dalam unit bimbingan dan konseling? Okey, alhamdulillah. Kalau ditanya, harapan saya sebagai seorang konselor di sekolah saya, bagi saya syukur alhamdulillah kerana Allah memberikan jawatan itu kepada saya. Sekurang-kurangnya banyak kemahiran-kemahiran yang saya pelajari berbanding dengan guru lain. Mungkin guru lain mahir dari segi aspek lain. Tetapi sebagai seorang konselor lebih kejiwaan. Lebih memahami manusia, lebih memahami sikap manusia. Dan syukur alhamdulillah saya pun sangat bersyukur sepanjang saya berada di sekolah ni, barisan pentadbir termasuk pengetua sangat menghargai unit bimbingan kaunseling Sekolah Menengah Jalan Reko. Jadi maksudnya harapan saya lah kalau ada di kalangan kawan-kawan ataupun mungkin di kalangan anak-anak ataupun rakan anak-anak, kita galakkan supaya menceburi dalam bidang kaunselor ni yang sangat bagus. Syukur alhamdulillah juga saya nak kongsikan, kebetulan saya nak kongsikan kalau sebelum ni, bertahun-tahun sebelum ni kami unit bimbingan kaunseling bertanding, tetapi sekadar peringkat negeri. Tetapi syukur alhamdulillah saya nak kongsikan baru semalam kami telah diumumkan sebagai pemenang peringkat kebangsaan, iaitu pengurusan kerjaya efektif peringkat kebangsaan. Syukur alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi kerjaya sebagai seorang kaunselor bukan saja di dunia, insya-Allah hingga ke akhirat. Yang penting ikhlas, bersungguh-sungguh untuk membantu diri sendiri, membantu anak murid dan membantu rakan-rakan sejawat. Insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, amin. Okey, baik, terima kasih ya Puan. Okey, oleh itu jelaslah di sini bahawa sebagai seorang kaunselor itu kita haruslah kata Puan tadi kena buat sesuatu dengan seikhlas hati, kenalah bertanggungjawab dan amanah yang diberi dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan hati dan dengan membuatnya dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita haruslah membuat sesuatu perkara mengikut etika dan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi tugas sebagai kaunselor haruslah mempunyai sifat yang penyayang, sifat yang membimbing pelajar ataupun klien yang mempunyai masalah, menjadi seorang pendengar yang baik, memberi dorongan kepada pelajar dan yang pasti seorang kaunselor itu haruslah menguasai bidang psikologi. Betul tak Puan? Ya, setuju. Sangat setuju. Okey. Baik, betul. Okey, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada hari yang sangat cantik ini. Dan saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Jamiat kerana sudi untuk meluangkan masa bersama kami. Semoga kita semua mendapat manfaat tentang apa yang telah disampaikan oleh beliau. Sebelum mengundur diri, marilah kita mengambil foto bersama-sama sebagai kenangan. Saya memohon ribuan terima kasih kepada Puan Jamiat dan rakan-rakan sekalian. Mari kita mengambil foto sebagai kenangan ya. Okey. Ready semua? Okey.
Satu. Okey. Okey, satu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, baik. Okey. Baik, okey. Saya juga ingin menyusun 10 jari. Sekiranya berlakunya tutur kata dan tingkah laku yang kurang menyenangkan dan menyinggung perasaan sepanjang pertemuan kita. Dan Puan, saya ingin membelanja satu lagi pantun untuk... Boleh. Boleh Okey. Boleh, Okey. dialu-alukan. Okey. Seronok sangat saya pagi ni. Okey. Okey. Hebat awak. Okey, di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa kita bersua lagi. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa bangunkan negara. Dan saya sebagai moderator wawancara bersama Ketua Kansela Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko Kajang Selangor ingin mengucapkan sekian terima kasih. Stay safe, jaga SOP dan salam keluarga Malaysia. Okey, terima kasih. Terima kasih Terima kasih banyak-banyak. Puan. Terima kasih Puan. Sama. Okey, jumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya tumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh saya bertemu lagi. Ya, baik. Bye. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum. Sama. Wassalam warahmatullahi Bye, wabarakatuh. Puan. Okey, jumpa lagi. Terima kasih Puan. Lagi. Sama. Saya dah sekolah. Okey. Okey, syukur. Yeay. Kejap. Okey, jap. Aku Alright. jap. Tunggu tunggu. Jap. Aku tengok